Dia bahaya lagi kalau orang perempuan. Dia bahaya lagi pada perempuan sebab apa? Orang perempuan, kalau kita buat masuk dalam rumah, dalam bilik ke, memang tahu dah, memang masuk buat maksiat. Tapi kalau laki dengan laki ni buat masuk dalam bilik, nah orang bukan nak sengkar kata kita buat maksiat. Nah, tengok masuk tu buat maksiat. Oh. Nah, duk mengunyi pula ada orang. Kacau kalau. Ni tu kata bahaya. Bahaya. Nah, kalau bagi orang yang mengaji lah, bagi orang yang mengaji agama ni, kita dengan orang perempuan ni, kita dah ada hak dah sempadan yang kita dah letakkan dah. Memang payahlah nak jatuh fitnah dengan perempuan ni, susah. Kalau orang yang duduk dalam pondok, kadang orang yang duduk dalam ma'had tahfiz, sebab kadang ma'had tahfiz perempuan pun tak ada. Jadi nak jatuh fitnah dengan perempuan susah. Tapi dengan muda beliau ni, dia mudah jatuh balik. Muda beliau ni budak-budak, kalau tulis macam tu lah. Muda beliau ni siapa dia? Budak-budak yang belum baligh dan belum tumbuh misai dan janggut lagi. Dan misai dengan janggut tak ada lagi. Budak-budak tu dia tak balik lagi. Comel-comel lah budak. Muka kena comel kat lah. Kalau tak comel, dia tak muda beliau juga. Nah, muka dia comel. Lepas tu misai janggut tak tumbuh lagi, tak balik lagi. Lebih kurang umur tu dalam 12, 13, 14 lebih kurang tu lah. Tu orang panggil muda beliau. Jadi berkhilaf jugalah ulama tentang tengok tu. Kalau Imam Nawawi memang tak boleh lah. Dia haram tengok tak boleh, dia tak tengok. Imam Nawawi biasa orang nak test dia punya pendapat ni, tak boleh tengok muda beliau ni, haram. Jadi orang upah seorang budak, suruh masuk dalam majlis Imam Nawawi, angkat tangan tanya soalan. Budak tu tengah-tengah majlis tu, dia angkat tangan tanya soalan. Ya Syekh, nak tanya soalan. Lepas tu Imam Nawawi pun panggung. Elok Imam Nawawi panggung tu, naik janggut terus budak. Nah, tumbuh terus janggut dia, bro. tak jadi muda beliau dah. Tak amrak dah orang kata. Nah, tak amrak lah. Kalau dia orang panggil amrak jamil. Tu bahasa dia lah. Amrak jamil ni muda beliau. Nah, budak comel ni. Dia budak lelaki tapi itulah. Dan dia bahaya, sebenarnya bahaya. Bahaya lebih daripada perempuan. Dia kata muda beliau, dia bahaya, dia lebih lagi daripada perempuan. Nah, perempuan ni bahaya dah, tapi amrak ni, hak ni lagi bahaya. Lepas tu ada tengok hak duk jadi kih liwat ni. Okey, budak-budak tahfiz kena liwat. Tu muda beliau tu. Bahaya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Setan hak duk hias muda beliau ni, kalau tak silap lah hadis kata lebih daripada 40 orang, lebih daripada perempuan duk tolong hias bagi nampak cantik muda beliau ni. Tu budak-budak tu. Tu bahaya juga, memang bahayalah. Fitnah besar. Kena jaga sungguh-sungguh ma'had tahfiz apa semua tu. Mana-mana asrama yang lelaki saja. Hak ni cukup payah nak jaga ni. Payah nak jaga. Dia bahaya lagi kalau orang perempuan. Dia bahaya lagi pada perempuan sebab apa? Orang perempuan, kalau kita buat masuk dalam rumah, dalam bilik ke, memang tahu dah, memang masuk buat maksiat. Tapi kalau laki dengan laki ni buat masuk dalam bilik, nah orang bukan nak sengkar kata kita buat maksiat. Nah, tengok masuk tu buat maksiat.
Nah, duk mengunyi pula ada orang. Kacau kalau. Ni tu kata bahaya. Bahaya. Nah, kalau bagi orang yang mengaji lah, bagi orang yang mengaji agama ni, kita dengan orang perempuan ni, kita dah ada hak-hak dah sempadan yang kita dah letakkan dah. Memang payahlah nak jatuh fitnah dengan perempuan ni, susah. Kalau orang yang duduk dalam pondok, kadang orang yang duduk dalam ma'had tahfiz, sebab kadang ma'had tahfiz perempuan pun tak ada, jadi nak jatuh fitnah dengan perempuan susah. Tapi dengan mudah beliau ni, dia mudah jatuh balik. Sebab tu lah. Nah, sebab dia mudah, kita nak berjumpa pun mudah. Nak mudah sangat. Temu tu mudah sangat. Bahaya mudah beliau ni. Jadi tu masuk mudah beliau tu. Mudah beliau ni dia kata haram tengok ni mudah beliau. Tapi tengok dia khilaf lah, tengok dengan syahwat tu yang haram. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Melihat akan aurat laki-laki. Nah, ni laki sama laki haram tengok aurat. Tak boleh. Laki dengan laki, aurat dia, maksud melihat ni, melihat oleh lelaki akan aurat lelaki ya. Laki tengok aurat lelaki, tak boleh juga kan? Tak boleh. Nah, macam tu juga perempuan melihat aurat lelaki pun tak boleh. Perempuan tengok aurat perempuan pun tak boleh. Samalah. Nah, hukum dia haram. Sebab tu aurat ni haruma nadharuhu. Benda yang haram tengok. Nah, haram kita tengok. Melainkan yang kita boleh nak tengok pun ketika mana berubat. Nah, waktu berubat. Jadi waktu berubat ni hak tu tak apalah. Tapi qadar berubat tu lah, sekadar hajat tahu mana hajat. Maka boleh lah. Orang mai urut, kita tukang urut. Kawan tu sakit ni apa? Sakit ni kat paha ke lutut ni sakit. Jadi kita nak kena urut orang tu. Laki ya, orang laki. Tu gena orang tu tak boleh tengok dia kan nak tutup mata tu, ikat mata sambil duk ngurut. Dah, tak payah hak tu boleh lah. Qadar hajat boleh lah. Tu laki-laki. Jadi untuk berubat tak ada masalah apalah. Dia qadar hajat. Kalau kita tengok perempuan, perempuan ni hak tu haram satu tubuh kita, tak boleh nak tengok. Kecuali kalaulah kita nak menikah dengan perempuan tu, kita niat nak menikah dengan perempuan tu, maka hak ni sunat kita tengok muka dan juga tangan dia. Dekat tu lah, tangan pun sampai dekat pergelangan ni. Tu. Lepas tu tengok muka. Sunat hukum dia. Jadi kita niat nak menikah dengan dia lah. Bukan tunang ni, tak tunang ni. Dah tunang nak tengok apa dah. Tunang tu memang dia ikat nak menikah lah. Ni dia duk kerja ulang tengok tunang dia. Nak tengok apa. Memang hak tu memang kita dah setuju dah memang nak menikah. Hak ni kita baru niat nak menikah. Kita rasa berkenan ni, kita pun pilah rumah dia, abang kat ayah dia. Abang kata saya ni teringin nak menikah dengan anak pakcik apa semua. Boleh saya nak tengok muka dia. Jadi boleh tengok muka dia dengan juga tangan. Boleh. Sebab kita duk tengok pakai purdah ya. Tak tahu muka kena. Cuma daripada sudut dia pakai purdah tu, kita teringin berminat. Tengok duk nampak purdah lah. Jadi kita boleh tengok muka. Buka muka nah. Lain macam. Lain macam. Tak sama dengan yang dibayangkan. Lari tak apalah.
Nikah jugalah suruh pakai purdah direct. Pi dapat pakai purdah masuk bilik ayam pakai purdah. Macam habis yang tu. Ada fatwa mana atau ni lah ustaz mana atau dia kata boleh skodeng. Kalau nak nikah boleh pergi skodeng. Mana tu? Ni fatwa saya mengaji dulu Wahabi belah Hindu tu. Saya biasa dengar lah. Wahabi saya mengaji saya belajar dekat. Saya belajar itu dengan siapa? Kiai Idul Romli dia main dekat Kodang dia duk cerita. Ada Wahabi buat kelab fatwa tu. Wahabi kita tak lah. Nak boleh pergi duduk sekodeng pula. Dah kawan tu dah nak try nak menikah kan. Boleh sekodeng. Pergi mendak tu. Nak kawan duk mandi pergi mendak tu. Kacau kalau dah tu. Tak boleh gitu. Nah, kalau niat nak menikah pun dia takat tangan dengan muka sahaja. Kat tangan ni, kat jari-jari kita boleh tahu lah. Kalau ni beli cari kitab bab firasat. Tapi yang tunjuk kat Wahabi, dia kata bid'ah tu. Syirik. Firasat lah. Ilmu firasat bisa lah. Cuma kita ukur melalui adat aja. Nah, bukannya benda tu mesti macam tu. Jadi kalau ilmu firasat kita boleh tahu lah. Kalau tengok perempuan tu berjalan pun kita tahu lah dia ni orang dia lagu mana. Kalau tengok tangan tu boleh tahu lah. Kalau orang reti ilmu tu dia boleh tahu lah. Sebab tu kata Baba Man tu, dia kata apa, kalau pilih perempuan ni tengok jari tu, tengok hak jenis besar-besar sikit, jenis kembang sikit jari tu, dengan jari jenis tiru muncung tu. Hak jenis muncung halus tu, hak tu dia kata memang penyegam buat kerja. Cari hak kembang-kembang jari, hak ni rajin buat kerja. Nak rajin buat kerja, rajin masuk baju, rajin masuk pinggang, rajin sapu sampah, rajin. Nak tu ada firasat lah. Tapi kadang-kadang hak kecil, jari kecil tu rajin buat kerja, hak besar tu kerja tidur. Dia kerja rajin enggak, tapi rajin tekan handset. Bang masalah tu. Tapi firasat macam tu lah. Kadang orang tengok muka, dia tahu dah. Tengok muka, tengok dai ni, dia tahu dah. Kalau dai tron ni, ni lah. Tu apa cari neri lah. Hai cerita lebih pun pening tak? Tambah live pula kalau cerita lebih bahaya. Ada juga betul-betul Tok Guru buat tengok dai apa semua ni. Tengok dai. Lagi dia kata lagi makal lazim. Kat sini dia kata seperti melihat akan aurat laki-laki. Maksudnya melihat oleh lelaki akan aurat laki-laki yang lain. Itu haram. Macam tu juga melihat oleh perempuan akan aurat lelaki, itu pun haram. Perempuan tengok aurat lelaki, haram. Maka lazimkan. Lazim maksudnya wajib. Lazim kat sini maksudnya wajib. Wajibkan olehmu akan memelihara mata engkau. Memelihara mata engkau ni, memelihara daripada melihat perkara yang haram. Wajib kita kena jaga mata kita, jangan tengok benda yang haram. Kerana sebab apa lazim itu? Kerana firman Allah Ta'ala. Tuhan sebut kata apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ini surah mana? Surah An-Nur ayat 30. Dia ada bab bau. Arti firman Allah tu, bersabda olehmu hai Rasulullah, qul ya Rasulullah lah. Dia sebut tu. Ni bersabda, katakanlah olehmu wahai Rasulullah. Hai tu wahai lah. Hai Rasulullah, hai Rasulullah. Ni wahai Rasulullah.
Kata kat siapa? Lil mu'minina, bagi sekalian yang beriman, bagi sekalian orang yang beriman. Ni habaq tak? Tolong habaq tak dekat orang beriman ni. Cerita kat orang beriman ni. Tak. Orang beriman ni mukmin ni. Tak. Jadi pasal apa Tuhan suruh cerita dekat orang beriman? Awak tak suruh cerita dekat orang kafir? Tak. Tapi Tuhan kata cerita tu lil mukminin, bagi orang yang beriman. Sebab apa nak kena khitab dekat orang beriman? Siapa nak kena cerita kat orang beriman? Orang kafir tak ada kah? Kerana orang mukmin ni, satu, orang mukmin ni orang yang Allah Ta'ala kasih. Nah, satu. Sebab tu pilih cerita dekat orang beriman, tu satu. Yang kedua, alasan dia juga sebab apa dicerita kepada orang yang beriman? Kerana Allah Ta'ala nak memuliakan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ni nak memuliakan orang yang beriman. Macam tu dalam hadis Nabi kata akrimu auladakum, hendak memulia oleh kamu akan anak-anak kamu. Macam mana nak memulia anak-anak? Memulia anak-anak ni dengan kita ajak ilmu agama dekat anak-anak. Tu cara nak memulia anak-anak. Bukan memulia anak-anak dia biar anak mayang, tak apa, nak puasa, tak apa, nak nak buat benda haram, tak apa, nak buka aurat, tak apa. Bukan gitu cara memulia anak. Memulia anak ni kena ajak ilmu agama, tu cara memulia anak. Maka Allah Ta'ala khitab kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab Allah nak memuliakan orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala ajak benda yang patut diajak kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab nak memuliakan orang yang beriman. Sebab tu dikhitabkan kepada orang beriman. Maka Allah Ta'ala nak ajak dekat orang beriman kat sini apa dah? Nak ajak panggil-panggil hak elok ni. Tu di antara sebab apa cerita kat orang beriman. Lagi di antara sebab dia, sebab orang beriman ni yang mau dengar cakap pun. Orang kafir bukan mau dengar pun. Tak cerita kan mendengar. Jadi dia tu yang kata bersabda olehmu wahai Rasulullah bagi sekalian yang beriman. Cerita apa? Pejamkan. Ni kena cerita ni. Pejamkan. Ya'udhu min absarihim. Pejamkan. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Pejamkan ni, pejam dengan makna apa? Dengan makna jangan tengok. Tu pejam. Kalau kerja pejam, tak celek-celek. Ni Tuhan suruh pejam. Belah tang tu. Jangan tengok. Gitu. Jangan lihat. Tu pejam kat ni. Jangan tengok, jangan lihat oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus. Tiada harus maksud dia haram. Tu maksud tiada harus. Jangan tengok barang tak harus apa dia? Barang yang haram. Jangan tengok. Tu maksud pejam oleh kamu akan mata kamu. Maksud dia jangan tengok benda-benda yang haram, jangan tengok. Ni perintah Tuhan di dalam Quran. Payah ni. Nak tengok benda tak haram ni payah. Kaki bazar pula. Bazar Ramadan. Habis gitu pahala. Setengah jam lagi nak buka puasa. Pi bazar cerah. Cerah habis pahala. Bazar kita bukan bazar hak jenis bukan laki-laki je.
Macam Tarim tak apalah. Mereka tempat kalau pasar tu laki-laki je yang mainan. Kalau perempuan je. Bazar kita. Lepas tu kalau ada perempuan pun, mereka pun tutup rapi. Orang perempuan pun. Kita ni dia terbuka sangat. Bukan tutup rapi tapi terlajak buka. Terlajak buka. Tu jadi masalah tu. Allah Akbar. Jadi Tuhan suruh Nabi ni habaq. Jangan tengoklah benda haram. Lepas tu dan suruh olehmu wahai Rasulullah akan mereka itu langkau tu. Langkau. Jadi daripada barang yang tiada harus ni haram bagi kamu melihat barang tu. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nascaya ni kat situ ayat Quran tu memang macam tu lah. Hak Rumi punya. Saya baca tadi betul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Betul nah? Betul nah? Wa yahfadhu furujahum. Betul nah? Dzalika azka lahum. Ni dia takdir jawab Ammar ni. Yaghuddu min absarihim. Jawab ayat, nescaya memejam oleh mereka itu orang yang beriman ni akan segala mata mereka itu. Depa ni memejam. Ni jawab dia lah, jawab takdir jawab. Jawab Ammar orang panggil. Ni nescaya memejam oleh kamu akan segala oleh mereka itu orang beriman tu akan segala mereka itu. Daripada benda yang haram. Jadi kita faham. Tuhan kata bagi tahu ke orang mukmin, jaga mata mereka jangan tengok benda haram. Nescaya orang mukmin dia akan pejam mata. Maksud dia kalau dah bagi tahu dah jangan tengok benda haram, tengok juga. Hak ni iman tak sempurna betul lagi. Lemah. Lemah. Masih lemah lagi. Jadi kena tambah lagi taat tu, kena rajin buat taat lagi bagi kuat lagi kita punya iman kita. Waktu tu barulah pejam tu. Tak tengok. Kena zikir banyak lagi. Ni orang zikir dia duk larang pula lah. Tu nak kono tu, nak kono. Ai kono amtam wahabi pula. Ni tak kono. Dia dapat dan suruh olehmu akan mereka itu. Suruh olehmu hai Rasulullah akan mereka itu mukmin tu dengan memelihara farad mereka itu. Suruh jaga farad pula. Farad ni maksud dia kemaluan lah. Dia masuk habis lelaki perempuan sama. Cuma kalau kita nak khususkan untuk lelaki sahaja, kita tak sebutlah farad, kita sebut zakar. Kalau nak khususkan untuk perempuan saja farad. Tapi kalau nak sebut secara umum, nak farad. Dia akan masuk dua-dua. Jadi tak payah kita sebut zakat dan farad, tak payah. Sebut farad ikutlah. Dia akan masuk kedua-dua kemaluan tu. Ini memelihara farad mereka itu, kemaluan mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan farad mereka itu. Mereka akan jaga farad mereka tu daripada buat benda yang haram. Mana? Daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia dengan barang tu. Benda yang haram dikerjakan dengan dia. Patut dengan dia ni dengan farad.
dikerjakan dia akan barang tu dengan farad. Dia saya kot tu. Jadi depa akan jaga farad depa. Orang beriman ni kalau suruh jaga farad, depa akan jaga farad depa. Depa akan jaga depa punya kemaluan depa. Kot tu. Jadi apa benda yang haram ni? Haram dikerjakan dengan farad, iaitulah zina dan juga liwat. Tu. Zina, liwat tu benda yang haram lah. Kalau zina ni laki dengan perempuan. Kalau liwat ni laki dengan laki lah. Tu haram hukum dia. Liwat ni kalau ikut hudud dia tu macam-macam pendapat ulama. Ada yang kata naik kat geng-geng liwat ni, buat naik dia atas bukit ke atas tempat yang tinggi lah, tolak pergi jatuh bawah orang. Tak ada guna. Maksudnya kena mati tu. Naik atas KLCC lah. KLCC rendah ni. Ada hak tinggi lagi, menara hak baru. KM datang apa tak tahu tu. Kena naik duduk atas tu, tolak pergi jatuh bawah. Ada pendapat tu. Dah bagi mati bang. Kan sebab geng liwat dulu kan depa kena teruk waktu zaman Nabi Lut dulu. Zaman Nabi Lut tu geng-geng liwat tu. Jahat geng-geng tu. Jadi tak ada sisa tu. Semua mampu cerah buat-buat tu. Cerah ni malaikat angkat ni tanah tu kalih bagi kat tu, empuk pula atas depa. Mampu gitu. Ada juga seorang tu dia pergi Mekah. Lepas tu balik tengok mana rumah dia, mana kampung dia. Habis tempat dia. Tapi rumah dia duk tunggu dia lah. Rumah duk atas, duk tunggu dia. Sama dia sampai tu dia tengok, rumah dia duk atas tu. Timpa terus atas dia. Mampus juga orang tu. Tu. Buat-buat tu. Zaman Nabi Lut dulu mampus cerah, mati cerah. Tu kata ada juga api Mekah balik duk jadi talak apa tu juga. Ingatkan balik jadi baik, balik jahat tu. Ada juga apa macam tu. Jadi itulah. Nanti kita ceritalah ke depan nanti. Dan yang demikian itu apa? Memelihara tu lebih baik bagi mereka itu. Lebih baik maksudnya lebih menyucikan. Kena takdir tu sikit. Lebih baik maksudnya lebih menyucikan bagi mereka itu ni, bagi hati mereka itu. Bagi mereka itu maksudnya bagi hati mereka itu. Tu. Kalau kita buat gini boleh? Kita buat dhabit tu. Lebih baik bagi mereka itu maksudnya lebih menyucikan bagi hati mereka itu. Kalau nak tulis gitu. Dia lagi faham lah. Tu maksud dia. Hati depa ni lebih suci. Ni nak jaga hati, kena jaga dah mata, kena jaga kemaluan, kena jaga. Barulah kita boleh jaga hati kita. Kalau mata tak jaga, kemaluan pun tak jaga, hak ni payahlah. Macam mana kita nak bersih hati? Bahawasanya ni, kerana bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin. Batin maksud dia perkara yang tersembunyi di dalam hati. Itu maksud batin kat ini. Allah Ta'ala mengetahui akan batin ni perkara yang tersembunyi di dalam hati tu. Batin yang mengerjakan mereka itu mukmin
akan sesuatu. Nah, akan sesuatu. Mengetahui itu terang mana? Semacam dengan zahir bagi sesuatu. Jadi Tuhan ni dia tahu belah dalam tu, macam dia tahu dengan zahir. Tu orang panggil khabir. Khabir ni maha mengetahui. Apa khabir ni? Kalau alim pun maha mengetahui juga. Khabir ni mengetahui hak dalam tu macam tahu hak luar lah. Tu khabir. Macam mana Tuhan tahu hati tu macam tahu hak luar. Maksudnya jelas sungguh lah. Jelas sungguh kat Tuhan ni, hati orang yang mukmin ni jelas. Hati orang ni hak belah dalam ni, Tuhan jelas sungguh benda tu. Tuhan tahu sungguh. Maka ni orang panggil tafriq pada kata sangat mengetahui ni. Bila dah Tuhan tahu, tafriq dia mana? Maka membalas ia ya Allah akan mereka itu mukmin atasnya maksudnya atas suatu yang dikerjakannya. Itu. Atas suatu yang dikerjakannya. Apa yang dia buat, Tuhan akan balas. Tu lazim pada tahu. Bila Tuhan tahu, Tuhan balaslah nanti. Nak lari pergi mana? Tak. Tuhan tahu belakang. Tak payah lari lah, nak sembunyi ke apa ke. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, ada pada ayat ini. Ni musannif dia nak hurai sikit ayat ni. Apa pengajaran boleh ambil kat ayat ni? Ada pada ayat ini, ayat itulah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum tu. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan. Kelakuan tu maksudnya adab. Ada dekat ayat ni dia ada ajak adab yang baik. Ada ajak perangai yang baik, adab yang baik, kelakuan yang baik. Dan memberitahu maksudnya memberi peringatan dan menakutkan, ni menggerunkan. Jadi 3 benda dekat ayat ni. Yang pertama, Tuhan nak ajak adab. Yang kedua, Tuhan nak ajak Tuhan nak bagi peringatan, nak peringat. Yang ketiga, Tuhan nak menakutkan. Tu 3 ayat ni. Baca satu ayat, 3 benda yang kita boleh ambil kat ni. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. 3 benda. Tu cara tengok ulama dia nampak daripada ayat Quran tu macam mana. Kita kan baca zahir, boleh kat zahir tu lah. Hak tu lah saya erti. Hak tu habaq tu lah. Tahu ke tak erti tu. Ulama tengok dia baca tu 3 benda dia boleh ambil daripada ayat ni. Ajak adab, nak bagi peringatan, lepas tu nak menakutkan, nak menggerunkan. Ataupun orang panggil tarhib. Tarhib. Maka ada pun mengajar adab. Tang mana ajak adab tu? Maka firman Allah, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Itulah hak awal-awal tu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kat situ ajak adab. Ajak kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik ni mata dia tak lihat sangat. Dia tak tengok atau. Kemaluan dia pandai jaga, tu orang panggil orang yang baik. Kelakuan dia baik, perangai dia baik. Itu. Jadi bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejam mereka itu akan segala mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepada barang tu. Dan dengan ini perkataan ni bersabda olehmu tu, qul lil mu'minin tu. Ini perkataan ni menyuruh Allah Ta'ala akan hamba Allah tu dengan berkelakuan, berperangai, beradab yang baik. Ni Tuhan nak suruh jaga adab yang baik. Mana kelakuan yang baik tu? Iaitu berkelakuan yang baik tu. Memelihara mata hambanya tu daripada melihat yang haram.
dan memelihara kemaluan hamba tu daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia dengan kemaluan. Jadi kat sini Tuhan nak ajak kita hak ni lah. Kata Tuhan ajak adab, Tuhan ajak perangai yang elok untuk kita ni. Jaga mata jangan tengok haram, jaga kemaluan jangan tengok haram. Tuhan mula dia abang kata tengok jaga mata. Lepas tu dia suruh jaga farad. Dia selalu hak tak boleh jaga farad tu pasal daripada mata lagi dia tak jagalah. Tapi kalau dia boleh stop daripada mata tu, dia boleh stop dah tengok benda haram. Farad tu insya-Allah dia akan terjagalah. Dia akan automatik. Tapi kalau tak boleh jaga mata, kadang-kadang sampai dia meleret kepada farad pun jatuh dalam benda haram. Gitu. Lagi dia kata lagi, maka wajib atas sekalian hamba Allah ni menjunjung perintah Tuhannya, sebab hamba tu milik bagi Tuhan. Bila dia milik Tuhan, Tuhan tu tuan dia ni hamba. Sifat bagi hamba ni ikut perintah lah. Tuhan suruh jaga mata, wajib kena jaga. Dan jika tiada menjunjung. Jika tiada menjunjung perintah tu, nescaya adalah ia hamba tu jahat perangai. Hak ni hamba yang jahat perangai, tak ada adab. Teruk orang yang macam ni. Dan patut ni maksud dia layak ia hamba tu dimurkai dan diseksa. Dimurkai, maksud dimurkai ni maksud dia diberi dosa lah. Tu dimurkai dan diseksa. Diberi dosa, dijauhkan daripada rahmat. Tak mau dengar cakap. Teruk. Habis. Lagi dia kata lagi, dan ada pun memberitahu. Ni nombor 2. Kan tadi kata dia ada 3 benda yang dipaham daripada ayat Quran. Yang pertama, ajak adab, ajak kelakuan yang baik. Yang nombor 2, dan ada pun memberitahu. Memberitahu ni memberi peringatan. Maka firman Allah mana? Bermula demikian memejam mata dan memelihara farad itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Tu dekat tu wa yahfazu zalika azka lahum tu. Zalika azka lahum ni lebih menyucikan. Hak ni Tuhan dia nak peringat kita lah. Memejamkan mata, memejamkan daripada benda haram dan memelihara farad daripada perkara haram tu lebih membersihkan. Ni membersihkan hati dan lebih menambahkan kebajikan bagi mereka itu orang beriman. Jadi dia kata memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara farad itu kedua-dua tu sebab bagi membersihkan hati. Hak ni sebab untuk kita membersihkan hati. Kalau kita tak jaga mata daripada awal lagi dah, hati kita tak duduk sembang, hati bersih lah. Hati kita kena bersih. Amoy lalu dia terikut lah. Dalam duk cerita, hati kena bersih. Jangan kotor. Yang penting hati kita bersih. Luar tak apa, yang penting hati bersih. Kalau mata pun tak jaga dah. Sembang derah boleh lah. Ni punca nak bersih hati, kena jaga mata dan memelihara farad. Itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Dosa ni dosa yang bersangkut dengan hati lah. Maksiat batin orang panggil. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Membanyakkan pekerjaan kebajikan. Kebajikan ni kebajikan yang akan menjadi bekal bagi akhirat nanti ni. Dia sebab juga untuk membanyak kebajikan. Jadi nak bagi rajin buat ibadah.
Dia gitulah, bila kita ni jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga kemaluan kita, jaga anggota kita tak jatuh benda haram, hati kita dia akan jadi bersih. Bila hati kita bersih, kita buat ibadah rasa sedap, rasa seronok buat ibadah. Bila seronok, dia kira nak buat banyak. Kat tu. Ni pasal hak duk jadi segan. 8 rakaat pun segan. Tak 20 lagi. Baru sobat tarawih 8 lah. 8 pun nak tu pun nak minta diskaun lagi. Nak minta 2. Dia punya penigan sampai tak tu. Ni punca dia mana? Anggota tak jaga. Bila anggota tak jaga, hati tak bersih. Mata tengok macam-macam. Hak nu nak tengok, hak ni tengok buka TikTok, tengok orang perempuan menari pula, pimai-pimai. Dia kerja dia tengok macam-macam pelik-pelik tu. Maka hati tak bersih. Bila hati tak bersih, buat ibadah tak rasa sedap. Bila buat ibadah tak rasa sedap, dia segan lah. Tu ya, segan. Jadi sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Ni kebajikan yang menjadi bekal bagi akhirat ni. Dan adapun menakutkan, yang ketiga. Ada lagi 7 minit. 10.30. Tengok dia 10.30. 9 sampai 10.30. Dan adapun menakutkan pada ayat ni. Mana ada kata menakutkan tu? Maka firman-Nya, maksud muka surat baru, muka surat 7. Maka firman-Nya, firman Allah. Dia kena buka kurungan sikit, lepas firman tu buat kurungan gitu. Buka kurungan. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia Allah akan batin. Barang yang mengerjakan kamu kan dia. Dekat sebelum barang tu bukan ada kurungan tu. Dia start daripada bahawasa ni, kurungan. Seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Maksudnya Allah tahu benda yang batin tu sama semacam dengan perkara yang zahir. Macam mana Allah tahu hak zahir, macam itulah Allah Ta'ala tahu hak batin. Kat sini dia ada menakutkan. Kat sini. Ni kata menakutkan. Tuhan tahu hak hati ni. Tahu. Bila tahu, dia kata apa? Maka selagi ni nanti membalas ia Allah akan dia. Akan orang yang mengerjakan tu. Mengerjakan kejahatan dengan hati tu. Nanti Tuhan akan balas. Akan dia. Akan orang tu lah. Orang yang mengerjakan perbuatan hati tu. Balas bila ni? Selagi akan balas ni, yakni pada hari kiamat. Nanti kiamat nanti Tuhan akan balas lah. Jika ada barang tu, barang yang mengerjakan kamu tu yang baik, kalaulah benda hak baik dah duduk dalam hati kita ni, hak soleh, sifat-sifat terpuji duduk hati, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia barang yang mengerjakan kamu kan dia tu kejahatan, maka membalas ia Allah dengan siksa dan api neraka. Kalaulah hak kita duk buat tu benda jahat aja duk dalam hati kita tu. Sifat-sifat yang tercela saja, sifat mazmumah orang panggil. Kalau hak tu je yang duk dalam hati kita, nanti Tuhan akan balas pula dengan siksa api neraka pula. Nayalah, na'udzubillahi min dzalik lah. Kot tu. Jadi kat situ menakutkan. Tu yang kata menakutkan. Tuhan nak menakutkan. Bila dia habaq kata dia tahu semua hak duk ada dalam hati, maksud dia apa? Maksud dia akan balas semua. Ni takutlah kita. Jadi pada ayat tu tiga perkara yang kita boleh dapat, kata musannif. Yang pertama, nak ajak adab, ajak kelakuan yang baik. Yang nombor 2, nak bagi tahu ataupun nak bagi peringatan. Yang nombor 3, nak menakutkan.
Nah, habis hang tu. Dan firman-Nya Allah Taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru wallahu a'lam.